Astagfirullah. Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya illahi salihin wa li ulama al-amilin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadha al-kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di siri pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar المسمى حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, pada hari ini kita pada majlis yang ke-131 pada 2 Jun 2022 bersamaan dengan 2 Zulqa'dah 1443 Hijrah. Baik. Kita masih lagi pada kitab Azkarul Musafir berkenaan dengan zikir-zikir permusafiran. Dan hari ini kita pada bab yang ke-9 dalam kitab Azkarul Musafir ini, iaitu bab istihbab ad-du'a fi safar. Bab berkenaan dengan anjuran untuk berdoa ataupun banyak berdoa berkaitan dengan doa sepanjang bermusafir. Baik. Qala rawayna fi kutub Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ini 3 doa, 3 jenis 3 golongan yang mana Allah Taala tidak yang mustajabnya doa mereka. La syakka fihinna, yang tidak ada syak, yang tidak ada keraguan pada doa mereka. Salasun maksudnya ada lagi doa-doa yang mustajab, tapi Nabi SAW sebut pada waktu ni mungkin ada
keperluan yang baginda perlu ceritakan pada waktu tersebut. Banyak lagi doa-doa yang ada yang mustajab padanya. Itu da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa yang dizalimi ni sama ada dia mendoakan kepada orang yang menzalimi dia. Itu dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat yang lain, yakni doa di antara orang zalim, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya doanya mustajab. Tak kiralah, kata para ulama, tak kiralah orang yang dizalimi tersebut dia orang yang bukan Islam, orang yang membuat maksiat dan seumpama dengannya, mereka tersebut doa baginda Nabi SAW sebut secara umum. Orang yang dizalimi tersebut, para ulama kata tak kira, termasuk juga mereka yang dizalimi tersebut orang kafir ataupun orang yang melakukan maksiat, apatah lagi di kalangan orang Islam, doa mereka sangat mustajab. Ataupun doa orang yang dizalimi tersebut, doa kepada mereka yang membantu atas kezaliman mereka. Maksudnya mereka tolong orang yang dizalimi tersebut, orang yang menolong ataupun orang yang memberi ketenangan, memberi semangat dan seumpama dengannya. Maka berhati-hatilah kalau kita melakukan kezaliman atau menganiayai orang lain tanpa sedar, maka berhati-hatilah, sebab orang yang dia zalimi tersebut dia tidak ada hijab di antara doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian da'watul musafir, doa orang yang bermusafir, yang tidak ada hijab, yakni mustajab doa mereka. Kata para ulama, ihtimal sama ada doa mereka tersebut kepada orang yang membantu sepanjang permusafiran mereka tersebut. Kemungkinan itu di antara kemungkinan lah. Wa da'watul walid ala waladihi, dan juga doa ayah kepada anak dia. Itu di antara doa yang mustajab, dan tidak disebut, baginda Nabi SAW tidak menyebut doa ibu kepada anak dia, sebab itu sudah memadai. Bahkan min babi aula, doa seorang ibu kepada anak dia juga mustajab, min babi aula. Maka berhati-hatilah kalau kita nak mendoakan kepada anak kita dengan yang tak baik, itu boleh jadi mustajab juga, maka kita kena cakap yang elok-elok kepada anak-anak kita, sebab kata-kata yang baik itu merupakan doa. Qala Tirmidzi haditsun hasan wa laysa fi riwayat Abi Daud ala waladihi. Kata Imam Tirmidzi, hadis tersebut adalah hadis yang hasan, sanad dia hasan, yang boleh diterima. Dan dalam riwayat Sunan Abi Daud tidak ada lafaz ala waladihi, hanya sebut wa da'watul walid sahaja, doa seorang ayah sahaja. Baik. Kemudian babu takbiril musafir idza sa'ida as-sanaya wa shibhaha wa tasbihihi idza habata al-awdiyah wa nahwaha. Bab anjuran untuk bertakbir, yakni mengucapkan Allahu Akbar bagi orang yang musafir idza sa'ida as-sanaya, ketika mana dia mendaki. Sa'ida ni maksudnya mendaki, as-sanaya ni adalah jalan di antara bukit ataupun jalan yang sanaya ni jamak kepada saniyah, saniyatun. Itu adalah jalan di antara bukit yang sempit dan dia mendaki, seolah-olah dia macam menaiklah. Itu maksud sanaya, itu mendaki tempat yang tinggi. Washibhaha, dan yang seumpama dengannya, iaitu akamah. Akamah ni bukit kecil, akamah. Kalau kita baca doa yang baginda Nabi SAW sebut ketika mana hujan turun lebat, baginda mendoakan Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian Nabi sebut Allahumma ala zurab wal akam. Akam tu adalah maksud jamak kepada akamah. Baginda Nabi
seolah-olah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hujan tersebut diturunkan di Akamah. Akamah ni bukit kecil, bukit kecil yang mengelilingi bumi Madinah. Baik, maksudnya lebih kurang anjuran untuk kita bertakbir ketika mana nak mendaki. Wa tasbihihi idza habata al-awdiyah wa nahwaha, dan anjuran untuk mengucapkan tasbih subhanallah ketika mana menuruni daripada bukit. Tapi kalau awdiyah ni sini maksud jamak kepada wadi. Wadi ni adalah kawasan yang berlembah, tasik dan seumpama dengannya. Kalau zaman dulu kita turun daripada bukit akan jumpa kawasan lembah, contohlah wa nahwaha dan yang seumpama dengannya. Qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Riwayat daripada Sahih Bukhari, daripada Sayyidina Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza sa'idna. Kunna yani kunna ni kami lah, kami ini sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sepanjang masa dalam permusafiran. Idza sa'idna, apabila kami menaiki bukit, mendaki bukit, kabbarna, kami akan bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna, dan apabila kami turun daripada bukit, kami akan bertasbih. Kita boleh buat. Contoh kalau kita nak naik Cameron Highland, nak naik bukit, mesti akan melalui kawasan berbukit, kawasan tinggi. Maka disunatkan untuk kita bertakbir, banyakkan bertakbir. Dan juga kalau di Perak ni, nak naik menara, terowong menara tersebut, kita akan naik kemudian akan turun. Kita banyakkan bertakbir dan juga bertasbih. Begitu juga kalau kita nak mendaki bukit, nak hiking dan seumpamanya, banyakkan bertakbir. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud fil hadis as-sahih alladhi qaddamnahu fi bab ma yaqulu idza rakiba dabbatahu an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa juyushuhu idza 'alaw as-sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan fil hadis sahih, pada hadis sahih yang telah disebutkan pada bab ma yaqulu idza rakiba dabbatahu, ini pada bab yang kita telah baca pada majlis yang lepas, berkenaan dengan apa yang perlu diucapkan, apa yang perlu dibaca ketika mana nak menaiki kenderaan. Kita dah baca bab tersebut. An Ibn Umar, daripada Sayyidina Ibn Umar, yakni Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa juyushuhu, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan gerombolan tenteranya, idza 'alaw as-sanaya, apabila mereka menaiki bukit, mendaki bukit. As-sanaya ni jamak kepada saniyatun. Kabbaru, mereka akan bertakbir. Wa idza habatu sabbahu, bila turun mereka akan bertasbih. Baik. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah qala ar-rawi wa la a'lamuhu illa qala al-ghazwa kullama awfa ala saniyatin aw fadfadin kabbara salasan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibun taibun abidun sajidun rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baik, riwayat daripada sahihai, yakni sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah, apabila baginda selesai daripada mengerjakan haji ataupun umrah, yakni selesai untuk pulang, bersiap sedia untuk pulang. Qala rawi, kata rawi,
Kata perawi, wala a'lamuhu illa qala al-ghazwa. Aku tidak mengetahui melainkan baginda mengucap apabila dalam perawi yang lain mengatakan al-ghazwa. Maksudnya di sini dalam riwayat yang lain menyebut bahawa apabila baginda Nabi SAW telah selesai berperang. Maksudnya bukan pulang daripada haji ataupun umrah. Maksudnya lebih kurang di sini selesai mengerjakan umrah, maksudnya ada khilaf di sini. Sama ada Nabi SAW selesai daripada mengerjakan haji ataupun umrah ataupun telah selesai berperang. Kullama awfa ala saniyatin aw fadfadin kabbara salasan. Setiap kali baginda Nabi SAW awfa ala saniyatin, mendaki bukit, aw fadfadin. Fadfadin ni maksudnya tempat yang kawasan berbatu, kawasan yang keras dan tinggi. Kabbar salasan, baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Itu zikir ketika mana kita nak pulang ke tempat asal kita. Li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dalil menunjukkan bahawasanya selesai daripada berperang. Hadza lafzu riwayat al-Bukhari wa riwayat Muslim misluh. Itu lafaz daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Illa annahu laysa fiha wa la a'lamuhu illa qala al-ghazwa wa fiha idza qafala min al-juyush aw as-saraya aw al-hajj aw al-umrah. Baik. Qultu qawluhu awfa ay irtafa'a. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan awfa tersebut adalah irtafa'a, maksudnya menaiki tempat yang tinggi. Wa qawluhu fadfadin wa huwa al-ghalis al-murtafi' min al-ard, iaitu tempat yang berbatu yang keras, yang tinggi. Wa qila al-falah allati la syai'a fiha. Ada pendapat yang lain mengatakan fadfadin ini adalah satu tempat kawasan yang lapang, yang tidak ada apa-apa padanya. Contoh seperti padang pasir, boleh dikatakan sebagai fadfadin. Wa qila ghalizul ardi zatul hasa. Ada pendapat yang lain mengatakan bahawasanya satu kawasan yang hasa, banyak batu, batu-batu kecil. Wa qila al-jalid min al-ard fi irtifa'. Baik. Qala wa rawayna fi sahihayhima an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. Riwayat daripada Sahihain, juga Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu hari kami bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Kami apabila kami ashraf ni sama juga, iaitu apabila kami mendaki kawasan yang tinggi, halalna wa kabbarna, kami akan bertahlil. Ini la ilaha illallah yang kita bacakan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian akan bertakbir beramai-ramai. Irtafa'at aswatuna. Tapi pada waktu tersebut para sahabat bertakbir dan juga bertahlil dalam keadaan suara yang tinggi, iaitu mengeraskan suara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, wahai sahabat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, yakni urfuqu, yakni kasihanilah kepada diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kerana sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang asam, kepada yang pekak,
wala ghaiban, dan juga kamu tidak menyeru kepada yang tidak hadir, yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa bersama dengan kamu. Maka tak perlulah kamu nak jerit-jerit, nak tinggikan suara ketika mana kamu bertakbir, ketika mana kamu berdoa. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar dan lagi maha dekat dengan kamu. Kata Imam At-Tabari, itu dalil menunjukkan bahawasanya makruh untuk meninggikan suara, mengeraskan suara ketika mana berdoa dan juga berzikir, melainkan dalam keadaan peperangan. Peperangan kita disunatkan untuk bertakbir juga ketika nak berperang, iaitu kita kena meninggikan suara. Baik. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian orang, kalau dia berdoa ataupun dia berzikir dan semuanya, tapi dia meninggikan suara, mengeraskan suara, keadaan menjerit-jerit, itu menunjukkan bahawasanya dia seorang yang masih lagi jahil, masih lagi jahil dengan Tuhan dia. Masih lagi. Baik, qultu irba'u bi fathil ba' al muwahhadah ma'nahu urfuqu bi anfusikum. Maksud irba'u ni adalah urfuqu bi anfusikum, yakni kasihanilah diri kalian. Tak perlu nak menyakitkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi al-hadis al-mutaqaddim fi bab istihbab talabihi al-wasiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala 'alaika bi taqwallah wa takbir 'ala kulli syaraf. Ini kita pun dah baca pada bab yang lepas, iaitu dalam Sunan Tirmizi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seorang sahabat, seorang lelaki, dia minta wasiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia nak bermusafir. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, alaika bitaqwallah, yakni hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, yakni mematuhi ataupun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa takbir ala kulli syaraf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk bertakbir setiap kali nak menaiki bukit, menaiki tempat yang tinggi. Baik. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ala nashdan min al-ard qala Allahumma lakal syaraf ala kulli syaraf wa lakal hamdu ala kulli hal. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ala nashdan, apabila baginda menaiki kawasan yang berbukit, kawasan yang tinggi, kalau orang Kedah panggil gon, kan, GON, gon, tempat tinggi. Tapi saya tengok semalam dalam kamus Dewan, gon tu adalah kawasan yang tinggi juga, kawasan berbukit. Macam kalau kita kata anak bukit lah, bukit kecil. Rupanya itu adalah bahasa standard, iaitu gon tersebut. Nashdan ni adalah Rabiah. Rabiah ni maksud juga sama dengan Akamah, iaitu anak bukit, yang bukit kecil. Idza ala nashdan min al-ard, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tempat yang tinggi, baginda akan mengucapkan Allahumma lakas syaraf ala kulli syaraf, ya Allah, bagi engkau lah segala kemuliaan, ketinggian, ala kulli syaraf, ke atas setiap yang tinggi. Kulli syaraf ni maksudnya kemuliaan ataupun ketinggian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ataupun kepada makhluk. Maksudnya hanya engkau sahajalah kemuliaan terhadap kemuliaan ataupun keagungan. Walakal hamdu ala kulli hal, dan bagi engkau lah segala kepujian atas setiap sesuatu. Itu zikir ketika mana menaiki tempat yang tinggi, kawasan berbukit dan yang seumpama dengannya. Kemudian babun nahi 'anil mubalaghah fi raf'is saut bit takbir wa nahwihi, bab larangan untuk
melampau-lampau dalam meninggikan suara, mengeraskan suara ketika mana bertakbir dan juga yang seumpama dengannya, iaitu ketika mana berzikir, bermunajat, maka itu adalah hukumnya makruh. Fihi hadis Abi Musa al-Bab al-Mutaqaddim, iaitu pada hadis yang kita bacakan tadi. Cuma Imam Nawawi nak hanya sebab nak mentabwidkan, tapi dah hadis tersebut dah telah disebutkan, maka bacakanlah hadis tersebut tadi. Kemudian bab istihbab al-huda lis-sur'ah fi as-sayr wa tansyit an-nufus wa tarwihiha wa tashil as-sayr 'alayha. Bab anjuran untuk huda. Al-huda ni adalah macam contoh nyanyian yang untuk melajukan binatang yang ditunggangi tersebut. Sebab al-huda ni asalnya adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang yang menaiki unta. Sebab unta ni kalau zaman dulu dia akan merentasi padang pasir, kawasan yang sunyi daripada hidupan lain, maka akan timbullah rasa kebosanan, rasa tak semangat, rasa letih dan seumpama dengannya. Maka hudak tersebut adalah nyanyian untuk membangkitkan semangat dia untuk dia terus berjalan. Itu maka hukumnya adalah harus. Bab anjuran untuk menyanyikan, untuk melajukan, untuk surah ni maksudnya lajulah, fi sayr dalam perjalanan, wa tansyitin nufus dan juga untuk menaikkan semangat, wa tarwihiha dan juga untuk merehatkan jiwa daripada kebosanan, wa tashilis sayr 'alaiha dan juga untuk memudahkan perjalanan atasnya. Cuma Imam Nawawi tak menyebutkan, tidak mendatangkan hadis-hadis berkenaan dengan tersebut, disebabkan kata fihi ahadits katsiratun masyhurah, sebab hadis-hadisnya terlalu masyhur. Mungkin Imam Nawawi nak cepat tulisannya, maka tak perlu disebutkan pada bab ini. Cuma hukumnya adalah harus. Contoh kalau kita nak dengar tak kira lah apa-apa lagu, tapi lagu yang mematuhi syariat lah, untuk kita semangat, untuk tidak bosan dalam perjalanan. Pernah guru kami Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala, beliau menceritakan ketika mana di Madinah, beliau nak pergi ke satu tempat, maka beliau panggil lah teksi. Beliau naik teksi, dan pemandu teksi itu adalah seorang pemuda, dan sepanjang perjalanan dia pasang lagu-lagu biasalah, lagu biasa orang muda dengar. Kemudian Syekh Yusri tegur, boleh tak pasangkan lagu, pasangkan bacaan Quran, sebab kita di Madinah, nak hormat Madinah. Kemudian pemuda tersebut pasang bacaan Al-Quran. Kemudian tak lama kemudian dia rasa mengantuk, seolah-olah dia macam jemu mendengar Al-Quran tersebut. Kemudian Syekh Yusri kata, tegur, tak apalah, pasang balik lagu tadi. Maka dia pasang lagu tadi dan dia cergas balik. Sebab dia kata panjang sehari semalam dia tak tidur, sebab dia bekerja memandu teksi tersebut. Itu dia menunjukkan bahawasanya harus untuk kita mendengar ataupun menyanyikan lagu yang untuk menaikkan semangat untuk bermusafir, untuk meneruskan perjalanan kita. Baik, masa lagi. Apa? Sekejap. Okey, saya rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. InsyaAllah pada hari Selasa tu, ataupun pada hari Rabu. Sebab hari Senin saya minta ta'azur, sebab musafir lah. Disunatkan, kalau kita bacakan tadi, disunatkan untuk kita, kalau kita nak musafir, kita kena bagi tahu. Saya mohon kalian ataupun yang mendengar ini supaya mendoakan perjalanan saya dan keluarga dipermudahkan pergi dan balik, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu. Kita akan bertemu pada hari
Selasa tak pasti juga. Hari Rabu insya-Allah kita akan teruskan. Kalau tak ada, saya akan maklumkanlah insya-Allah. Baik, kita akhiri dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Dan sebelum itu saya mohon kalian yang mendengar ni supaya mendoakan anak saya yang tiba-tiba demam, tiba-tiba tak sihat. Kemarin dia pergi tadika dia, tak sampai sejam dia punya cikgu kata dia tak sihat. Padahal sebelum tu sihat elok aja. InsyaAllah hari ni terpaksa bawa ke klinik lah, InsyaAllah. Moga-moga tak ada apa yang mudarat, InsyaAllah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.